Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najudin bin Abu Saimi akan membentangkan inovasi OneStream, pelayaran OneStream. Kelas akan bermula di atas kapal The Mary. Kita lihat sebentar. Okey. Dan para pelajar yang join link ataupun kod yang telah diberikan akan berhimpun di sini dahulu. Di sini dengan papan whiteboardnya, tempat kerusinya, dan para pelajar akan mendapat pencerahan tentang pembelajaran hari ini, iaitu berkenaan dengan alam adab menjaga nafsu kita tahun 5. Okay, selamat datang ke pelayaran OneStream bersama kapal Mary DeLuffy. Yang pertama, apakah hukum kita memelihara alam sekitar ni? Kita pergi dengan lebih lanjut. Duduk atas kerusi dulu. Alam sekitar. Hukum memelihara dan memelihara alam sekitar adalah wajib. Dalilnya, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang berbuat kerosakan. Apakah yang dimaksudkan dengan alam sekitar? Alam sekitar adalah apakah maksud memelihara dan memelihara alam sekitar ni? Maksudnya adalah menjaga dan melindungi alam sekitar daripada kerosakan. Okey. Setelah mendapat pencerahan daripada guru, para pelajar diberi ruang sebentar untuk menerokai apakah yang terdapat di atas kapal Mary ini. Ini menambahkan lagi keseronokan pembelajaran yang bermanfaat. Okay. Kemudian para pelajar akan berkumpul di bahagian ruangan depan ini bersama guru, dan guru akan memberitahu bahawa kita akan menakluki dan menjelajah pulau yang berada di hadapan kita ini. Okay. Setelah itu, para guru membawa anak-anak murid ini pergi berenang, merentasi lautan ini menuju ke jeti. Okay. Setelah mendarat di jeti ini mungkin pulau di Sabah P3 ni. Guru membawa anak murid untuk bertandang ke masjid yang dinamakan Masjid Asy-Syakirin, yang terdiri pada kombinasi Melayu tradisional, menguatkan lagi jati diri sebagai Melayu, menambahkan cinta kepada negara. Okey, di sini adalah perkhidmatan untuk kita tunggang kuda melewati taman-taman di bawah. Okey, tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita menerokai apakah yang terdapat. Dan di sini adalah lokasi pertama pembelajaran. Ni. Masjid Asy-Syakirin. Ini adalah ruang untuk guru mengajar. Guru duduk di atas ni dan murid-murid akan berada di sini. Pertama kita akan belajar, kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memelihara alam sekitar. Itu adalah tajuk utama bagi pembelajaran pada hari ini. Okey. Ini kita menanamkan pada anak-anak kita supaya lebih dekat dengan masjid secara virtual. Ni ada Tok Bila ni. Tok Bila mari nak sembahyang dulu. Sebentar. Mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memelihara alam sekitar. Antaranya ialah apa dia? Kita mengaplikasikan PAK21 Gallery Walk di dalam masjid. Okey, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dia sentiasa bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa meminta para sahabat untuk sentiasa bersyukur dengan nikmat alam yang dianugerahkan oleh Allah Taala. Ini untuk wilayah kita ni. Poin pertama, sentiasa bersyukur. Maka kita akan memberi penerangan kepada pelajar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa ingatkan anak-anak muridnya, para sahabatnya untuk sentiasa bersyukur dengan kurniaan alam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Taala. Dan yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga alam sekitar. Contoh perbuatannya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa kebersihan itu sebahagian daripada iman. Di sini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan menunjukkan bahawa Rasulullah memberitahu bahawa agama ini menitik beratkan tentang agama Islam, tentang kebersihan. Dan poin yang ketiga, dalam mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memelihara alam sekitar adalah tidak merosakkan alam tanpa tujuan. Ketika mengutuskan tentera, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka daripada merosakkan pokok, buah-buahan dan haiwan ternakan pihak musuh. Rasulullah walaupun berhadapan dengan musuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk berbuat kerosakan di muka bumi ini, memusnahkan tanaman pokok, kayu-kayuan dan sebagainya. Apatah lagi kita manusia yang berada pada hari ini, umat pada di akhir zaman ini, perlu mencontohi akhlak-akhlak pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang keempat adalah dalam mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memelihara alam sekitar ini adalah memelihara dan memelihara alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa antara perkara yang dilaknat oleh Allah termasuklah membuang air besar di tempat sumber air. Kita boleh nak membuang najis di tempat orang ambil air utama, di dalam telaga ke, di dalam sebagainya, di tempat laluan awam dan di tempat berteduh. Itu adalah konteks menjaga alam sekitar. Ini lokasi yang pertama lah, dalam secara galeri walk di dalam Masjid Asy-Syakirin. Keluar dulu dan kita akan terus ke tempat yang kedua. Sini kita nak naik kuda pun boleh. Tak nak naik kuda pun tak apa. Jom kita ke pembelajaran seterusnya. Kita baca dulu ni dalam Taman Zoo. Apa dia kata ni? Selamat datang ke Zoo Haiwan Pak Abu. Peringatan, dilarang membuang sampah merata-rata. Jika anda gagal memenuhi peraturan tersebut, anda akan dikenakan denda sebanyak RM300 atau direman sepanjang hari. Ini adalah satu kita nak mendidik para pelajar supaya menjaga alam sekitar ini. Turun dulu. Okay, ini adalah zoo kita. Kita boleh tengok secara menyeluruh pemandangannya. Okey, turun. Okey. Yang seterusnya kita akan mempelajari kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar yang menepati syarak. Okey. Apa dia yang pertama ni? Kalau pelajar secara virtual lah dibimbing oleh guru, dia akan beritahu kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar yang menepati syarak pada individu. Hai anakku, jom terokai bersama. Pelajar akan terokai apa-apa yang berada di sini. Segala jawapan yang betul akan tersingkap di alam yang nyata. Okay, lepas pada pelajar membaca arahan dan penyataan dengan baik, maka dikehendaki untuk menekan tombol ini dan melihat apa yang terjadi. Wah, cantiknya. Okey, jadi lawatan sambil belajar lah. Ini adalah kepentingan kepada individu, mendapat keberkatan hidup. Pelajar diberi masa yang
masa yang astagfirullahalazim, masa yang tertentu untuk melawat menerokai zoo ini dan melihat sambil menikmati pandangan beramah mesra dengan haiwan dan orang-orang di sini, dia akan membaca poin-poin yang penting ini. Ini adalah sangka burung. Cantiknya, wow. Okey. Sini kita ada, seterusnya kita ada ke Taman Biri-Biri. Ini masih lagi kepentingan untuk individu menyampai rasa syukur dengan nikmat alam sekitar. Pekerja zoo kita lah, sambil menikmati, mempelajari haiwan-haiwan. Sini juga ada pembelajaran secara virtual, orientasi alam. Di sini kita ada panda. Ini adalah poin ketiga. Kepentingannya kepada individu adalah memupuk perasaan tanggungjawab terhadap kurnia alam sekitar. Itu kepentingan kita memelihara alam sekitar pada individu. Ada satu lagi poin, iaitu dapat menikmati suasana kehidupan yang sihat. Apabila kita menjaga alam sekitar dengan baik, maka kita akan dapat menikmati suasana kehidupan yang baik seperti ini. Penjagaan yang bersih, tidak melakukan kerosakan dan sebagainya. Itu yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar yang menempati syarak kepada masyarakat. Ayuh anak-anak soleh pintar, kita menyelam untuk belajar secara lebih terperinci. Seperti biasa, setelah selesai membaca instruction, para pelajar dikendaki untuk menekan tombol ini dan lihat apa yang terjadi. Oh, tidak ada. Sekali lagi terlihat. Wah, cantiknya. Ya, dengan ini dapat menarik minat para pelajar lah. Okay. Selepas kita baca ini, maka para guru akan membawa anak-anak ni menerokai alam lautan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kepentingan kepada masyarakat yang pertama, bila kita menjaga alam sekitar dengan baik ni, maka kita akan dapat terus menikmati alam ini. Seperti sekarang ni, kalau tidak berlakunya kerosakan di muka bumi, tidak adanya semua menjaga dengan baik, maka kita dapat menikmati koral-koral, ikan-ikan yang cantik di dalam laut. Okey, yang kedua, kepentingannya dapat menerapkan, kepentingan kepada masyarakat adalah untuk menerapkan sikap tolong-menolong dan bekerjasama. Sudah tentu dalam memelihara alam sekitar ini perlukan kerjasama supaya tidak berlaku kerosakan di muka bumi. Dan yang ketiga adalah kepentingannya kepada masyarakat, masyarakat dapat hidup dengan selesa dalam persekitaran yang bersih. Lepas pada kita baca apa semua ni, pelajar akan menikmati dan biarlah kita dunia merentas sempadan. Setelah itu kita pun akan balik kepada alam yang nyata. Dari sekarang itu sajalah inovasi Wan Dins yang berkenaan dengan alam adab menjaga alam sekitar. Kuda ni boleh naik juga. Kalau anak-anak kita nak menarik minat para pelajar ni, perlukan keindahan. Kalau anak-anak rasa nak berjalan ke, nak jalan kaki pun boleh, nak menunggang kuda pun boleh. Begitu. Setelah belajar, kita beri kebebasan kepada pelajar lah dalam waktu yang tertentu untuk melihat masuk ni naik kuda.
menunggang kuda. Ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuda ni ganas sikit. Di sini adalah kita tengok bila masyarakat dapat menjaga alam sekitar dengan baik, adanya hasil tanaman, adanya tersumber utama sungai, rumah-rumah orang kampung, kita dapat menerokai rumah-rumah orang kampung di sini. Rumah orang kampung kita. Okey. Setelah selesai, okey, kita akan sambat kuda ni balik supaya tidak berjalan jauh. Bila dengarnya azan berkumandang, kita jemput pada pelajar ni untuk sama-sama solat. Jadi sekadar itu sajalah perkongsian berkenaan dengan pelayaran Once Din. Semoga bermanfaat. Hidup membawa berkah demi kesejahteraan umat sejagat. Ayo kita pulang anak-anakku. Lebih banyak pulau yang kita perlu terokai bersama pelayaran One Dins. Assalamualaikum.